بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi faras yaj'alu kulla khutwatin minhu aqsa basarih, fasara wasara ma'ahu Jibril alaihi salam ila an qala thumma ata ala wadin fasami'a sawtan munkira faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Jibril ma hadha as-sawt. قال جبريل هذا صوت جهنم تقول يا ربي ائتني بأهلي وبما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وغسليني وقد بعد قعري واشتد حري ائتيني بما وعدتني. قال الله لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت رضيت. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan seekor kuda. Di dalam tafsirnya dia menjelaskan yang dimaksudkan dengan faras itu ialah burak, satu jenis binatang seakan-akan kuda. Bahawasanya Nabi SAW telah diberikan kepada Nabi seekor binatang, iaitu burak. Yang burak itu, yaj'alu kulla khutwatin minhu aqsa basari. Sekali dia lompat, sejauh mata memandang. Itu kelajuan burak. Fasara, maka Nabi SAW pun berjalan dengan menggunakan kenderaan burak itu. Wasara ma'ahu Jibril alaihi salam, dan mengiringi Nabi ialah malaikat Jibril alaihi salam. Sehinggalah sampai pada satu tempat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan. Kata Abu Hurairah, thumma ata ala wadin. Kemudian Nabi SAW dan Jibril sampai di satu kawasan wadi. Wadi maksudnya kawasan lembah. Bila sampai di situ, fasami'a sautan munkira. Tiba-tiba Nabi SAW terdengar satu bunyi yang sangat kuat, dan bunyi ini cukup huduh. Bunyi bukan bunyi sedap.
Bila Nabi SAW sampai di kawasan wadi tadi, sampai di kawasan tanah lapang tadi, tiba-tiba Nabi SAW terdengar bunyi satu suara yang kuat. Dan suara tu bukan suara yang sedap didengar. Nabi SAW bila dengar bunyi benda macam tu, Nabi tanya Jibril. Nabi kata, "Ya Jibril, ma hadha saut?" Wahai Jibril, bunyi suara apa tu? Qala Jibril. Jawab Jibril kepada Nabi, "Hadza sautu jahannam." Jibril kata, itu bunyi suara yang terhasil daripada neraka jahannam. Hak bunyi derah tadi ni, bunyi derah sampai menyebabkan semua orang terkejut ni. Bunyi derah yang bunyi ni, bunyi yang tidak sedap didengar ni, Jibril kata itu adalah sautu jahannam. Itu bunyi suara neraka jahannam. Kata Jibril, neraka itu sedang bercakap. Kata neraka itu, "Ya Rabbi, i'tini bi ahli." Wahai Tuhanku, wa'mai kepada aku ahli aku. Suara yang kamu dengar tadi itu adalah suara neraka jahannam. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bawa mai dekat dia penghuni dia. Siapa yang kata nak masuk dalam dia ni, wak mai lah, dia kata. Kalau boleh, lah ni juga. Dia nak musnahkan orang yang nak jadi ahli dia ni. "I'tini bi ahli wa bima wa'adtani." Dan buat mai kepada aku siapa-siapa yang kamu janjikan dia akan menjadi penghuni aku. Buat mailah. Kata neraka itu, "Faqad kasurat salasili wa aghlali." Maka sesungguhnya sangat banyak di dalam neraka ini salasili, rantai-rantai besi. Wa aghlali, dan juga belenggu-belenggu daripada besi. Neraka kata, lah ni, neraka bukan saja dah ada, bahkan segala equipment dah cukup. Segala peralatan neraka dah cukup dah. Duk tunggu ada orang masuk aja dia nak guna segala peralatan ini. Di antara barang yang tersedia di dalam neraka itu ialah salasil, iaitu rantai-rantai besi, dan juga aghlal, iaitu belenggu-belenggu yang dibuat daripada besi. Wasa'iri wahamimi, dan di dalam aku ni, neraka kata, sudah ada sa'iri, api yang marak menyala. Wahamimi, dan di dalam aku sudah ada air panas. Yang air panas ni akan digunakan untuk azab manusia yang masuk dalam aku nanti. Warassaqi warislini, dan di dalam aku sudah disediakan satu benda yang apabila digunakan dia akan menggugurkan segala isi perut dan segala kulit manusia. Dan di dalam aku juga warislini, sudah tersedia di dalam aku ni tukang mandi air panas tadi. Wa qad ba'uda qa'ri, dan kata neraka, dan sesungguhnya dasar aku sangat dalam. Maknanya neraka nak bagi tahu berapa ramai pun dia boleh isi. Berapa banyak pun manusia dia boleh terima. Intake kemasukan ke neraka ini tidak ada limit. Lagi dok mai, lagi dia mau. Lagi isi, lagi dia nak. Ini yang dikatakan neraka. Kata dia, "I'tini bima wa'adtani." Wahai Tuhanku, wa'mailah juga apa yang kamu janjikan kepada aku. Bila neraka kata macam tu pada Tuhan, bila neraka minta dekat Tuhan macam tu, minta, "Wahai Tuhanku, wa'mai kepada aku penghuni aku, wa'mai siapa yang kamu janjikan nak masuk dalam aku. Di dalam aku ni dah tersedia rantai dan belenggu-belenggu. Di dalam aku ni api yang marak menyala duk tunggu mangsa saja. Dalam aku ni hamim ataupun air panas yang nak juruh manusia sampai luruh segala isi daging dan isi perut ni semua dah ada.
Dan sesungguhnya dasar aku ni dalam sampai dia boleh isi berapa banyak manusia kamu wak mai aku boleh isi. Setelah tu neraka kata dekat Tuhan, ya Rabbi i'tini bima wa'adatani, wahai Tuhanku wak mai apa yang kamu janjikan untuk nak jadi ahli aku, wak mai lah ni kalau boleh. Tak sabar-sabar dah aku nak rosakkan mereka ni. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada neraka, kata Allah, laka kullu musyrikin wa musyrikah. Tuhan kata tak usah bimbang, tetap akan menjadi hak kamu. Yang pertama, musyrikin wa musyrikah, orang kafir sama ada laki-laki atau perempuan. Wa khabithin wa khabithah, tetap akan menjadi isi neraka, akan menjadi penghuni kamu, akan menjadi ahli kamu ialah khabithin wa khabithah. Mana-mana laki-laki ataupun mana-mana perempuan yang huduh perangai, yang huduh nafsu. Wa kullu jabbar, dan akan tetap menjadi ahli kamu mana-mana orang yang jabbar, yang angkuh, yang sombong, yang busuk hati, lagi perongeh depan ni. La yu'minu biyaumil hisab, akan menjadi penghuni kamu mana-mana orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala kata macam tu, neraka jawab dekat Tuhan. Dia kata, raditu. Dia kata, wahai Tuhanku, aku redha menerima semua orang yang kamu sebutkan tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis tu dapat kita faham. Yang pertama, neraka dah ada. Sehingga kan Nabi SAW, Allah izin dia boleh dengar bunyi suara neraka. Suara tidak akan ada kalau sekiranya benda tu tak ada. Neraka sudah ada. Yang kedua, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis tu ialah azab neraka ni tak ada manusia boleh tahan. Yang kata azab neraka ni tidak ada manusia boleh tahan, maka oleh itu jangan buat benda yang boleh menyebabkan kita tergolong di dalam golongan yang bakal masuk neraka. Bahkan dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qawlihi sa'urhiquhu sa'uda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jabal min nar yukallifu an yas'adah fa idza wada'a yadahu alayhi zabat فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله عليه ذابت فإذا رفعها عادت يصعد 70 خريفا ثم يهوي كذلك. Nabi SAW di dalam nak menghuraikan sepotong ayat Quran. Dalam Quran Allah sebut, dia kata sa'urhiquhu sa'uda. Maksud ayat tu ialah aku akan paksa manusia naik gunung yang dinamakan Gunung Sa'ud. Akhirat esok dia ada satu bukit ataupun ada satu gunung yang bukit ataupun gunung itu dinamakan gunung ataupun bukit Sa'ud. Sad Ain Waw Dal, Sa'ud. Dalam Quran Tuhan kata sa'urhiquhu sa'uda, akan dipaksa. Aku akan paksa manusia suruh naik bukit Sa'ud ini. Apa benda bukit Sa'ud ni? Macam bukit bendera ke? Maka sahabat Nabi tak tahu yang dikatakan Jabal Sa'ud ini, yang dikatakan bukit Sa'ud ini, macam mana dia ni? Apa maksud apabila Allah kata hari kiamat esok Allah akan paksa manusia suruh ragah bukit Sa'ud ni? Apa benda? Bukit Sa'ud ni apa? Kalau suruh ragah ni nak jadi macam mana? Maka sahabat tanya Nabi, apa dia yang dikatakan bukit Sa'ud ini? Jawab Nabi SAW, Jabalun min nar. Nabi kata di neraka esok dia ada satu bukit. Nama bukit itu Bukit Sa'ud. Bukit Sa'ud itu Jabalun min nar. Dia satu bukit dibuat daripada api. Tuan-tuan, gunung berapi pun cukup takut dah kita hari ni. Gunung berapi. Gunung tu gunung. Cuma dia ada masa dia meletup terbit lava api daripada dia. Tu pun kita takut dah. Sekali-sekali gunung berapi meletup berapa ramai yang terkorban.
Ini yang dikatakan Jabal Sa'ud di dalam neraka ni, bukit tu sendiri api. Bukan bukit di dalam ada api. Bukit tu sendiri bukit api. Nabi SAW kata yang dimaksudkan dengan bukit Sa'ud itu Jabalun min nar, satu bukit, bukit tu api. Yukallifu an yas'adahu, dipaksa manusia yang berdosa untuk naik ke atas bukit itu. Kalau tak paksa, manusia tak mau naik. Benda bahaya, siapa nak buat? Kerana dipaksa, maka dia terpaksa naik. Dia tidak ada pilihan sama ada nak naik ataupun tak mau naik. Melainkan dia dipaksa suruh naik. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW terang dekat manusia ni yang dikatakan bukit Sa'ud, yang akan menjadi salah satu daripada bentuk azab yang akan kena kepada penghuni neraka itu, ialah yang pertama, dia ni Jabalun min nar, bukit yang dibuat daripada api, bukit api. Tidak cukup dengan dia bukit api, dipaksa manusia yang berdosa suruh naik ke atas bukit api ini. Fa iza wada'a yadahu alaihi zabat. Nabi kata manusia yang dipaksa suruh naik bukit ni, bila dia tepuh aja bukit tu dengan tangan dia, hancur tangan dia. Yang dikatakan bukit Sa'ud di neraka esok ni, manusia dipaksa suruh naik. Bila dia nak naik, dia tepuh aja. Iza wada'a yadahu, apabila dia letak aja tangan dia, pup kata kena bukit tu, zabat, hancur tangan dua-dua belah sekali. Fa iza rafa'aha 'adat, bila dia angkat tangan dia, tangan jadi balik elok. Dia tepuh aja hancur, dia angkat jadi elok balik. Dia tepuh aja hancur, dia angkat jadi elok balik. Begitulah seterusnya. Dalam masa yang sama kena naik. Kata Nabi SAW, wa iza wada'a rijlahu zabat, apabila dia buh tapak kaki dia di atas bukit itu, hancur tapak kaki dia. Wa iza rafa'aha 'adat, bila dia angkat kaki jadi kaki elok balik. Bila dia bubuh tapak kaki, hancur. Bila dia angkat jadi elok balik. Begitulah seterusnya azab yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada penghuni neraka. Tak habis di situ. Nabi SAW kata lagi, ya sa'adu sab'ina kharifa. Manusia yang berdosa, yang jadi ahli neraka ini, dipaksa suruh naik bukit itu selama 70 tahun. Manusia disuruh naik ke atas bukit itu sab'ina kharifa, selama 70 tahun duk naik bukit tu. 70 tahun mengikut kiraan akhirat. Sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Dan kata Nabi SAW, summa yahwi kadzalik, dia naik 70 tahun duk ragai api, tangan terbakar hancur jadi balik, terbakar hancur jadi balik, kaki pijak terbakar hancur jadi balik dan sebagainya. 70 tahun duk naik bukit tu. Nabi kata summa yahwi kadzalik, kemudian dia berguling jatuh daripada bukit tu juga 70 tahun. Lama dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu keterangan yang datang daripada hadis Nabi SAW. Manusia yang memilih untuk percaya, dia selamat insya-Allah. Manusia yang memilih untuk gelak, ketawa dan suka-suka apabila mendengar amaran daripada Nabi SAW, dia memilih untuk kecelakaan menimpa dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada malapetaka dan balak neraka ini, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 32. Kita masih lagi membaca tafsir Suratul Baqarah. Muka surat 32, kita sambung ayat 102. Ayat yang kita nak baca pada malam ni adalah ayat 102. Bulan lepas kita dah baca ayat 101. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim
ka'annahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala cerita pada ayat 101 yang kita baca pada bulan lepas. Orang-orang Yahudi ini apabila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada depa, depa tolak Nabi Muhammad. Walhal kitab Taurat, kitab yang Allah turun dekat Nabi Musa, yang Nabi Musa ajak kepada Yahudi ini. Dalam kitab Taurat terang-terang sebut kata akan lahir satu orang Nabi di akhir zaman. Nabi itu ialah Nabi Muhammad. Terang-terang. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam masyarakat dia, Yahudi tak mau terima. Maka tindakan mereka tidak mau terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ini, Allah Subhanahu wa taala kata mereka ini telah mengambil kitab Allah ini dan letak wara'a zuhurihim, lepak di ke belakang. Depa ambil kitab Taurat depa yang depa duk kata depa percaya, yang depa kata depa beriman tu, tiba-tiba dalam Taurat kata Nabi Muhammad akan muncul, depa tak mau pakai cerita tentang Nabi Muhammad ni. Depa ni seolah-olah ambil kitab Taurat ini letak wara'a zuhurihim, letak di belakang, tak mau pakai kitab Taurat. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah depa tak tahu tentang Taurat ada menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni dia sambung ayat 102. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan telah mengikut mereka itu, yakni Yahudi, barang yang dibaca oleh segala syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman daripada sihir. Dan adalah syaitan tanamkan dia ke bawah kursi Nabi Sulaiman. Tak kala ditinggal kerajaannya 40 hari. Dengan tidak diketahui Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, maka tak kala mati ia, maksudnya mati Nabi Sulaiman, menunjuk oleh syaitan kepada manusia atasnya, yakni ke atas kitab Nabi Sulaiman tadi. Maka mengeluar mereka itu akan dia, maka dapat mereka itu padanya sihir. Maka kata mereka itu, yakni syaitan kata, hanya yang memilih Sulaiman akan kamu itu dengan inilah. Maka belajarlah mereka itu akan dia. Dan dibuang mereka itu akan segala kitab Nabi-Nabi mereka itu. Ini cerita dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita panjang. Nabi Sulaiman alaihi salam meninggalkan kerajaan dia untuk satu urusan. Dalam tempoh masa Nabi Sulaiman tinggal kerajaan dia untuk nak sempurnakan satu urusan itu, iblis, syaitan ini telah ambil satu kitab. Kitab yang selama ini menjadi pegangan kitab Nabi Allah Sulaiman AS. Dia ambil catatan kitab ini dan kata dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas kata pada setiap 2 baris dia tambah dengan benda-benda palsu. Syaitan ni. Dia ambil kitab Nabi Sulaiman ini, setiap 2 baris dia tambah hak dia sendiri. Setiap 2 baris dia tambah hak dia sendiri. Semua hak dia tambah itu ialah jampi mentera syaitan, jampi mentera sihir. Kitab itu kemudiannya dia tanam di bawah takhta tempat singgasana Nabi Allah Sulaiman duduk. Dia simpan di situ. Tidak lama selepas itu Nabi Allah Sulaiman pun wafat, meninggal dunia. Iblis syaitan ni pergi bagi tahu dekat orang, dia sebarkan satu berita palsu, dia sebar satu berita bohong kepada orang ramai. Dia kata, kamu tahu tak apa rahsia Nabi Sulaiman boleh kontrol semua makhluk Allah sebelum ni? Nabi Allah Sulaiman bukan saja boleh kontrol manusia, bukan saja dia boleh kontrol jin, bukan saja dia boleh kontrol binatang, bahkan Nabi Allah Sulaiman dia boleh kontrol angin. Iblis dan syaitan pergi bagi tahu dekat semua manusia yang ada pada zaman tu. Dia kata, hampa tahu tak apa rahsia Nabi Sulaiman sampai dia boleh kontrol semua benda ni? Tidak ada seorang pun Nabi sebelum Nabi Sulaiman yang boleh buat macam tu. Tapi Nabi Sulaiman seorang boleh buat macam tu. Hampa tahu tak apa rahsia dia? Dia kata rahsia dia tidak lain tidak bukan Nabi Sulaiman ini ada beramal dengan ilmu sihir. Dia kata. Kalau tak percaya, dia kata kamu pergi gelidah
istana Nabi Sulaiman, kamu akan jumpa kitab-kitab sihir di sana. Ini cerita dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka ramai puak-puak ni semua pakai pergi selongkang, cari gelidah dan sebagainya, nak cari yang kata kitab sihir Nabi Sulaiman ni tidak jumpa. Iblis akhirnya tunjuk tempat tu. Dia kata, cuba kamu punggah di bawah takhta. Dia duduk di bawah singgah sana. Dia duduk tu, cuba kamu punggah bawah tu. Bila mereka punggah, mereka jumpa kitab tu tadi. Bila buka, memang di dalam tu terkandung beberapa jampi mentera sihir. Maka kata Iblis dan kata syaitan kepada orang ramai ni semua, dia kata inilah rahsia Sulaiman. Bukan dia saja, kamu pun kalau kamu beramal dengan kitab ni, kamu boleh jadi macam Sulaiman. Maka golongan yang mula-mula terpedaya dan terpengaruh ialah golongan Yahudi. Mereka hampir-hampir percaya, bahkan sebahagian daripada mereka sangat percaya kepada cerita yang dibawa oleh Iblis dan syaitan ini. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kerana tabri'ah, yakni melepas bagi Nabi Sulaiman daripada sihir dan menolak atas Yahudi pada kata mereka itu, lihat kamu kepada Muhammad, sebut Sulaiman pada jumlah nabi-nabi dan tiada ada ia melainkan sihir juga. Itu dia. Iblis syaitan ini, dia pergi pengaruhi segala Yahudi dan sebagainya. Dia bagi tahu, dia kata, hang tengok Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad SAW apabila dia mengaku kata dia jadi Nabi, dalam dia duk terang dekat orang ramai tentang risalah yang Tuhan bagi dekat dia, dia bagi tahu dekat orang ramai. Dia kata, kamu pernah dengar tentang cerita Nabi Sulaiman? Dia kata, Nabi Sulaiman tu juga Nabi dan Rasul macam aku. Bila Nabi buat statement macam tu, statement Nabi ni telah dieksploit oleh golongan-golongan ini. Golongan Yahudi kata, hang dengar tu Muhammad kata Nabi Sulaiman tu juga Nabi. Kamu dengar tu, Nabi Muhammad baca ayat Quran, dalam Quran sebut tentang Sulaiman. Maknanya Nabi Muhammad kata Sulaiman tu pun Nabi. Kalau Sulaiman Nabi, sama macam dia, mereka dua-dua sama. Dua-dua pun sihir. Dia kata. Pasal apa? Pasal Sulaiman sihir. Sulaiman menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi manusia, untuk mempengaruhi binatang, bahkan untuk nak kontrol angin. Dia guna ilmu sihir. Sekarang ni Nabi Muhammad kata Nabi Sulaiman tu Nabi macam dia. Kalau serupa, dia kata Nabi Sulaiman ahli sihir, Muhammad pun ahli sihir. Dia kata. Tuan boleh nampak? Ini unsur-unsur eksploitasi. Statement Nabi SAW dan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi SAW yang mengatakan Nabi Sulaiman itu juga Nabi telah diputar belik. Sehingga akhirnya mereka kata Nabi Sulaiman ahli sihir, maka Nabi Muhammad juga ahli sihir. Kalau macam tu, tak ada beza antara Sulaiman, antara Muhammad dan kamu semua. Tak ada beza. Ni dia, kitab sihir dah ada. Kamu belajar yang ni, kamu jadi serupa mereka. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menangkis tuduhan yang dibuat oleh golongan ini dengan firman dia, wa ma kafara Sulaiman, dan tiada kufur akan Sulaiman. Maksudnya tiada beramal Sulaiman akan sihir, kerana bahawasanya amal sihir itu kufur. Tuhan tangkis tuduhan itu. Tuhan kata, mana pula Nabi Sulaiman pula pergi jadi pengamal sihir? Nabi Sulaiman sekali-kali tidak mengamalkan sihir. Maka Nabi Sulaiman tidak kufur. Dia Nabi. Tuhan kata, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi, syaitan itulah yang kufur mereka itu. Tuhan kata, jaga baik-baik. Hampa jangan keliru. Musuh hampa syaitan. Bukan Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Muhammad. Musuh hampa hak sebenarnya ialah syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang benar ni duk jadi. Daripada dulu sampai dah jadi. Tentu tengok orang Islam dalam dunia. Berkali sama-sama orang Islam. Dia tak kenal siapa musuh dia. Tak kenal. Orang Islam Iran dengan orang Islam Iraq bermusuh. Tak boleh silap sikit. Tak boleh silap sikit. Kawasan aku hang masuk sejengkai aja jadi perang.
Sama saudara, sama satu agama, sama-sama menghadap kiblat dalam semayang, sama-sama terima Nabi Muhammad sebagai Nabi, sama-sama kata Quran itu bukan sahaja kitab suci yang dibaca, bahkan Quran itu perlembagaan hidup, sama, semua sama. Tapi hang masuk tanah aku sejengkai, hang boleh sakit. Islam sama Islam sudah jadi musuh. Musuh sebenar syaitan, iblis dan golongan kufar sudah tidak nampak, kata mereka ni musuh. Duk nampak hak mengucap dua kalimah syahadah ni musuh. Inilah tipu daya iblis dan tipu daya syaitan. Sehingga kalau orang Islam tak tahu siapa musuh dia. Dia sanggup bunuh saudara seagama. Sanggup bunuh saudara seagama. Semata-mata kerana dia terpedaya dengan hasutan iblis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yu'allimuna an-nasa as-sihra, mengajar mereka itu, yakni syaitan itu akan manusia itu akan ilmu sihir. Syaitan boleh main masuk di celah orang-orang yang mengikut kitab Allah ni, dia boleh masuk main, dia boleh habang dekat orang hak duk ikut kitab Allah ni. Dia kata Sulaiman tu ahli sihir, oleh kerana Nabi Muhammad defend dia, Nabi Muhammad pun ahli sihir. Sebenarnya yang mengajak sihir dia. Sebenarnya yang bawa ilmu sihir bagi dekat orang Yahudi ni, sebenarnya ialah syaitan tu sendiri. Tetapi dia tutup cerita jahat dia, dia kata Sulaiman dengan Muhammad itu ahli sihir. Berjayanya dia tipu umat Yahudi pada masa itu sebegitu rupa. Firman Allah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil, dan mengajak akan barang yang disuruh, barang yang diturun akan dua malaikat dengan negeri Babil daripada ilmu sihir. Dan pula dia kata, dia bawa mai pula satu cerita di sini, dia kata Allah Subhanahu wa taala ada buat turun dua malaikat, dia kata. Dan malaikat ini disuruh oleh Allah untuk mengajar ilmu sihir. Siapa dia? Harut wa Marut, iaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Allah buat turun pula dua malaikat lagi, nak ajak lagi sihir kepada orang yang percaya kepada sihir tadi. Kedua orang itu tukang sihir. Dua-dua, Harut dan Marut, dua-dua sihir. Sahir dalam bahasa Arab. Mengajak kedua akan manusia, akan ilmu sihir. Dia turun mai, dia nak ajak ilmu sihir kepada manusia yang ada pada masa itu. Kata Qil, dia kata satu pendapat dalam satu riwayat, Harut dan Marut itu ialah dua malaikat. Diturun keduanya kerana mengajar akan dia dengan tujuan ibtila, yakni percubaan daripada Allah bagi manusia. Allah wa'amai malaikat Harut dan Marut ni ajak sihir ni bukan sebenarnya nak suruh orang belajar sihir, tapi dia adalah satu bentuk ibtila, satu bentuk ujian kepada manusia. Nak tengok siapa nak ikut dia ni, siapa tak ikut. Tidak cukup dengan itu, dia kata wa ma yu'allimani min ahadin, dan tiada mengajak kedua malaikat itu akan seseorang hatta yaqula, sehingga berkata kedua Harut dan Marut ini baginya atas jalan nasihat, innama nahnu fitnah, hanya kami ini fitnah, yakni percubaan daripada Allah bagi manusia, supaya mencubai Allah akan mereka itu dengan mengajak sihir. Maka barang siapa belajar akan dia, jadi kufur dia, dan barang siapa meninggal akan dia, mukmin mereka itu. Malaikat Harut dan Marut ni turun mai bawa ilmu sihir nak ajak. Sebelum dia ajak, dia habaq dulu. Dia kata jangan belajar. Dia bawa turun mai ilmu sihir, dia habaq dulu dekat manusia ni. Manusia yang main nak belajar sihir dekat dia, dia habaq dulu. Dia kata jangan belajar. Sesungguhnya kami ni Allah hantar mai. Bersama dengan kami ada ilmu sihir. Tapi ini bukan ilmu untuk nak ajak hampa, tapi ilmu ni untuk nak test, untuk nak uji hampa. Siapa yang mai belajar, dia jadi kufur. Siapa yang jaga diri dia, dia tak belajar ilmu ni, dia mukmin. Malaikat habaq dulu macam tu. Fala takfur, maka jangan engkau kufur, yakni jangan belajar. Maka jika bantah ia melainkan belajar juga, nescaya mengajak keduanya akan dia. Tapi kalau mereka ni nak belajar juga, Harut dan Marut akan ajak. Tapi ajak tu, ajak lingkup.
Tuan boleh faham? Itu ceritanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dia hantar mai malaikat Harut dan Marut ni sebagai nak test kepada manusia semua. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita satu riwayat. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Nabi SAW wafat. Nabi dah wafat, dah meninggal dunia. Selepas Nabi wafat, tiba-tiba mai satu perempuan ke rumah Nabi. Selepas Nabi wafat, tiba-tiba mai satu perempuan ke rumah Nabi. Dia nak jumpa dengan Nabi SAW. Bila sampai, Aisyah bagi tahu kat dia. Aisyah kata, Rasulullah sudah wafat. Dia tak tahu. Cerita Nabi wafat, dia tak tahu perempuan ni. Dia nak pergi jumpa Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, Aisyah isteri Nabi beritahu kat dia. Dia kata, kamu nak jumpa siapa? Nak jumpa Nabi. Nabi dah wafat. Menangis perempuan ni. Bila dia menangis, Aisyah tanya dia, apa hal dengan kamu ni? Yang kamu main ni nak jumpa Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah wafat. Dan kamu ni nampaknya macam frust sungguh, macam kecewa sungguh tidak dapat jumpa Rasulullah. Apa hal dengan kamu ni? Maka perempuan ni cerita dekat Aisyah. Dia kata, aku ada masalah dan aku rasa masalah ini akan membinasakan aku. Dia mai jumpa Aisyah nak jumpa Nabi. Bila dah kata Nabi wafat, dia mengadu dekat Aisyah. Dia kata, ya Aisyah, dia kata aku ni ada satu masalah. Yang masalah aku ni, aku yakin dia akan membinasakan aku. Cerita dia macam ni, dia kata. Aku sudah bersuami, dia kata. Tiba-tiba suami aku tak tahu pergi ke mana. Tak peduli kat aku, dah aku pun tak tahu dia hidup ke dia mati, mana tempat dia duduk, aku pun tak tahu. Dia nak cerita, kata dia satu orang isteri yang telah diabaikan oleh suami. Maka aku sangatlah sedih. Dia kata aku menikah tak ada nak rasa nikmat hidup berumah tangga. Laki aku terus tinggal aku, bawa diri tak tahu pergi ke mana. Dia kata aku tak tahu apa kesudahan kepada rumah tangga aku. Aku sangat sedih. Dalam aku duduk sedih tu, tiba-tiba aku didatangi oleh satu perempuan tua. Dia kata. Mai satu perempuan tua jumpa aku, perempuan tu kata dekat aku. Dia kata, apa masalah kamu? Dia pun cerita, dia baru menikah, laki tinggal dia, apa semua lagi. Dia sedih. Perempuan tu kata kat dia kata, tak ada orang boleh tolong kamu, melainkan aku. Kamu tunggu aku mai balik malam ni. Ni perempuan ni duk cerita dekat Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata menjelang malam, perempuan ni mai balik, mai dengan 2 ekor anjing hitam. Ini yang orang duk rawit. Dia kata bila sihir apa semua ni, semua dia nanti duk main kucing hitam, anjing hitam apa semua ni. Ni semua pasal apa? Memang ada sebut dalam hadis. Cerita yang ada sikit-sikit sangkut macam tu. Dia mai pula ke rumah perempuan ni, dia mai bawa 2 ekor anjing hitam. Anjing besar. 2 ekor. Dia ajak perempuan ni ikut dia pergi ke satu tempat. Dia naik seekor anjing, perempuan ni naik seekor anjing. Berjalan pergi sampai ke satu tempat. Sampai di satu tempat, dia kata jumpa satu pokok. Ada 2 orang, dia kata duk sangkut di pokok tu macam kelawang. Dia sangkut kaki naik ke atas, kepala turun bawah. Tapi orang. Bila sampai di situ, perempuan tua ni kata kat dia, kamu minta tolong kepada 2 orang ni untuk selesaikan masalah kamu. Ni saya duk cerita ni riwayat daripada tafsir Ibnu Katsir. Dia kata dekat perempuan ni, dia kata kamu minta dekat 2 orang ni, minta supaya dia tolong selesaikan masalah kamu. Perempuan ni pun terus minta tolong. Dia beritahu masalah dia, baru kahwin, suami lari dan sebagainya. Lah ni nak minta tolong. Tolong selesaikan masalah dia, dia tak tahu apa nak jadi kat dia. Kata laki-laki hadut bergayuk kaki naik ke atas ni, dia kata kamu nampak unggun api tu, kamu pi dekat unggun api tu, kamu kencing dalam unggun api tu. Tuan, orang hak duk rajin jumpa bomo, dia jumpa jenis macam ni. Dia pergi jumpa bomo dengan satu masalah apa ke dia cerita, dia nanti mainlah petua-petua macam ni, hang balik pergi ambil kain kuning buah bantai ke, sekejap lagi hang ambil apa selak pergi celah pintu ke apa. Dia jenis macam ni. Memang dia cerita dia macam tu.
Yang tidur abang hang pergi cari kebau balang, tang mana ke hang lipat ekor dia naik katil hancur pungkok dia sekali, macam-macam. Ada satu orang pernah main jumpa saya, kata apa macam ni punya petua apa hang nak buat? Dia ni masalah gigi tak tumbuh. Kita ada ingat dia ni apa punya cerita, dia gigi dia tak tumbuh, gigi rongong, gigi tak tumbuh. Jadi dia pergi jumpa kawan tu bagi petua dia, hang pergi cari kebau balang, tengok mau lipat ekor dia naik katil, cium bagi sekali. Dia kata kau tu saja nak perkenal dia ke ataupun dia pergi menuntut ilmu apa ke tak tahu, tapi dia suruh buat lagu tu. Dia main tanya, dia kata boleh kau ustaz pergi buat lagu tu? Orang tak tanya soalan macam ni, sendiri dengar pun tahu dah, patut buat ke tak patut buat dah tahu dah. Tapi jenis ni yang kata jenis menuntut ilmu tak tentu punca, bukan ilmu sabit daripada Quran, bukan ilmu sabit daripada hadis Nabi, ni dia hanci main macam ni. Bila perempuan ni pi dengan perempuan tua hak bawa anjing 2 ekor main rumah dia ni, pi jumpa 2 orang duk gayut kaki naik ke atas dahan pokok tu, kepala turun bawah. Dia kata hang nampak unggun api, hampir dekat unggun api tu kencing masuk dalam api tu. Jadi perempuan ni dia kata dia bila dengar macam tu dia jadi serba salah, nak buat tak buat, nak buat tak buat, tapi dah dia ni suruh pi. Dia pi dah sampai di unggun api tu, dia tak buat apa, dia patah balik. Kata kawan hak duk bergayut di pokok ni, dia kata kamu dah buat dah apa yang aku suruh? Dia kata dah buat dah. Apa kamu nampak? Dia kata tak nampak apa. Kata hak duk bergayut di pokok ni, dia kata kalau macam tu kamu tak buat apa yang aku suruh. Lah ni kamu nak aku tolong kamu selesai masalah kamu ataupun tidak? Dia kata. Dia ni kata nak minta saya pergi buat apa yang aku suruh. Pergi dekat unggun api tu kencing, lepas tu mai balik. Dia pergi pula 2 kali tak jadi juga. Kali ketiga dia pergi, murah sungguh. Kan? Dia buat sungguh. Dia patah balik mai dekat hadap bergayut di pokok ni. Kawan ni tanya dia, kamu dah buat dah? Dia kata dah buat dah. Apa kamu nampak? Dia kata aku nampak keluar daripada badan aku ni. Dia kata. Ini sihir tuan-tuan. Dia kata selepas saja aku buang air yang atas api tu tadi, aku nampak keluar daripada badan aku, keluar satu lembaga macam orang. Dia kata berpakaian baju besi. Dia kata terbang naik, keluar daripada badan aku, terbang naik dan hilang di angkasa, hilang di awan. Dia kata bila dia kata macam tu, hak 2 orang duk bergayut di pokok ni kata kat dia, baiklah aku nasihatkan kamu balik, jangan teruskan benda ni. Kalau kamu teruskan benda ni, kamu boleh jadi kufur. Dia kata. Tapi perempuan ni, dia kata tak mau. Dia kata dia dah buat dah tadi, dia dah nampak sekerat dah, dia nak tahu apa nak jadi seterusnya. Dia akan terus juga. Hak 2 hak duk bergayut di pokok ni kata kat dia, aku nasihatkan kamu balik. Kalau kamu teruskan juga benda ni, kamu binasa. Dia kata tak, dia nak buat juga. Akhirnya mereka pun bagi kat dia. Mereka bagi dekat dia satu benda yang luar biasa. Bagi kat dia sihir, ilmu sihir diturunkan pada dia. Lepas habis tu dia beralih dekat perempuan tua tadi. Ini riwayat dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni tafsir Ibnu Katsir. Dia beralih balik kat perempuan tua ni. Dia kata apa yang dah ada dekat aku? Perempuan ni tua tu bagi kat dia gandum sebiji. Kamu ambil gandum ni sebiji, dia ambil. Baik, sekarang kamu sebut saja apa kamu mau pada gandum ini. Kalau kamu mau gandum ini jadi pokok, kamu sebut. Dia kata. Dia pun try sebut. Dia kata, wahai gandum, jadilah pokok. Dengan kehendak Allah, tumbuh pokok. Baiklah ni, dia kata, kamu mau apa jadi pada pokok gandum ni? Dia kata, wahai gandum, dia kata, jadilah tepung. Jadi tepung dengan kehendak Allah. Perempuan tua ni kata dekat dia, sekarang kamu dah dapat ilmu itu. Kamu minta apa saja. Kalau kamu mau suami kamu balik, kamu minta saja. Dia kata. Perempuan ni, dia tak minta suami dia balik. Dia susah hati. Dia sudah susah hati. Ni benda yang jadi kat dia ni satu benda yang dia tak pernah lalui selama ni. Tiba-tiba benda ni sudah jadi kat dia. Dia sudah jumpa satu benda pelik, orang duk berayut atas pokok, lepas tu jumpa macam tu macam ni sampai gandum sebut nak jadi apa jadi dan sebagainya. Dia sudah bimbang. Bila bimbang ni, dia duk teringat ke Nabi. Manusia tuan-tuan, dia bila dia terlampau susah hati, terlampau susah, ingat kat Tuhan lah. Kan? Bila main apa nama kemarau yang tak ada, suruh semayang aja. Ada jadi macam tu.
Kalau tidak, orang buat sembahyang hajat marah. Bila dia mai, nampak kemarau ni, ayak di empangan pun nampak pedok surut, maka menyerulah orang ramai supaya buat sembahyang hajat. Manusia memang macam tu. Waktu dia tak kena himpit, waktu dia tak kena susah, waktu dia tak kena test dengan Tuhan, waktu tu dia tak Allah suka dekat Tuhan. Tapi bila dia kena himpit, bila dia kena susah, bila dia main benda-benda macam ni, teringat kat Tuhan. Nak kena buat sembahyang hajat, minta dekat Tuhan. Ini manusia. Maka perempuan ni pun bila dah jadi macam ni, dia takut. Dia takut ni betul tak betul ni benda ada dekat dia ni, betul tak betul. Maka akhirnya teringat dekat Nabi. Dia kata, aku kena jumpa juga Nabi Muhammad, minta Nabi selesaikan masalah aku. Ilmu yang ada kat aku lah ni ilmu ni okey tak okey dari segi agama. Maka pergi ke rumah Nabi, diberitahu kepada dia Nabi sudah wafat. Maka dia cerita dekat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bila dengar cerita tu tadi daripada awal sampai habis cerita panjang lebar, Aisyah kata apa? Aisyah kata, aku tak berani kata apa. Maka perempuan tu tak puas hati. Dia pergi cari sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia jumpa Sayyidina Umar, dia jumpa sahabat-sahabat Nabi. Cerita masalah dia tadi, minta mereka bagi pandangan apa nak buat kat dia ni. Semua pun surrender, tak boleh bagi masalah apa dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasal apa? Pasal sahabat-sahabat semua sangat bimbang kerana soal sihir, soal yang sangat serius ditekankan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang cukup bahaya. Nabi sebutlah hadis dia, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihru. Ila akhir hadis. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan? Sebab Nabi cakap dekat sahabat, Nabi kata ada 7 benda kalau kamu buat, binasa iman kamu. Sahabat tanya, 7 benda yang boleh membinasakan iman kami ni apa dia? Nabi kata yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, was-sihru, sihir. Jadi bila perempuan ni mai duk cerita benda-benda yang lalu, sahabat semua tahu ini sihir. Maka bila dia tanya apa nak jadi kat dia, sahabat semua tak berani nak kata apa. Kerana sihir adalah satu benda yang sangat berbahaya. Dia menjadi punca kepada hancur masyarakat. Jangan tuan-tuan. Ada satu budak perempuan, budak muda ni. Umur awal 20. Jumpa itu. Jumpa saya. Mencerita masalah dia. Masalah kerana apa? Kerana ada satu teman laki-laki, satu boyfriend, lepas tu dah berkawan baru berapa lama, 3-4 bulan berkawan, orang main duk habang kat dia, kata budak ni budak jahat. Lepas tu dia pun tak terus pakai, siasat dulu, siasat, maklumat yang dapat semua mengatakan budak jantan hak duk jadi kawan dia lah ni memang budak jahat. Jadi sebelum telanjang, sebelum pergi duk jadi ikat bertunang dan sebagainya, menikah sebagainya, sebelum tu dia nak break bang, dia nak putus bang, nak buat macam tu. Budak jantan ni tak mahu. Aku buat cara kasar. Ini sihir tuan-tuan. Ini yang kata sihir. Hang putus hubungan dengan aku buat cara kasar. By hook or by crook. I'm a crook. Yalah. Elok tak elok, budak perempuan, budak muda ni. Umur awal 20. Jumpa itu. Jumpa saya. Mencerita masalah dia. Masalah kerana apa? Kerana ada satu teman laki-laki, satu boyfriend, lepas tu dah berkawan baru berapa lama, 3-4 bulan berkawan, orang main duk habang kat dia, kata budak ni budak jahat. Lepas tu dia pun tak terus pakai, siasat dulu, siasat, maklumat yang dapat semua mengatakan budak jantan hak duk jadi kawan dia lah ni memang budak jahat. Jadi sebelum telanjang, sebelum pergi duk jadi ikat bertunang dan sebagainya, menikah sebagainya, sebelum tu dia nak break bang, dia nak putus bang, nak buat macam tu. Budak jantan ni tak mahu. Aku buat cara kasar. Ini sihir tuan-tuan. Ini yang kata sihir. Hang putus hubungan dengan aku buat cara kasar. By hook or by crook. I'm a crook. Yalah. Elok tak elok, baik tak baik, hang aku mau. Baiklah. Budak ni bila duk kena gerak, dia lagi takut. Macam mana ni? Dia kata takkan nak menikah dengan hang atas dasar takut. Dia kata kita bukan nak menikah seminggu dua.
Bolehkah nak menikah dengan hang ni, nak menikah kerana takut ke hang? Sampai bila? Takkan aku sampai habis umur nak hidup dalam takut? Dia kata. Dia tak peduli. Dia nak putih juga hubungan. Dia pun putih hubungan. Tuan-tuan, dia buat sihir. Rosak kemaluan perempuan ni. Rosak. Berubat merata lah. Mai jumpa menangis-nangis cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia nak cerita banyak lah. Cerita orang guna sihir, buat rosak orang dan sebagainya. Banyak. Nabi Muhammad SAW kena. Nabi Muhammad Yahudi buat sihir kat dia. Nabi Muhammad SAW biasa kena racun. Semua benda ni biasa kena kepada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang dikatakan sihir. Maka dengan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala larang sangat perbuatan sihir ini. Larang sangat-sangat. Dan perbuatan sihir ini adalah perbuatan yang boleh merosakkan masyarakat dan boleh merosakkan agama. Maka dengan kerana itu sihir ini dibawa oleh iblis mai ke dalam masyarakat manusia, kerana manusia ni adalah musuh utama iblis. Kita ingat balik cerita apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintah suruh sujud kepada Adam, pakat sujud semua illa iblis. Malaikat iblis duduk berdiri cekak tinggal. Aba wastakbara. Dia tunjuk, dia angkuh, sombong, takabur kepada Tuhan. Tuhan suruh dia hormat Adam, dia tak mau hormat kepada Adam. Dengan kerana itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa kana minal kafirin. Mula daripada cerita ni, hang jadi kafir. Syaitan ni, iblis ni, apabila Allah Subhanahu Wa Taala buang dia daripada rahmat Allah, dia ni disingkir daripada menjadi kekasih Allah. Sebelum ni, iblis ni Azazil. Dia guru kepada semua benda. Bila dia kena buang, dia terus sumpah dekat Tuhan. Fabi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Dia kata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua anak cucu Adam. Di antara bentuk kesesatan yang dia buat mai, ialah dia buat mai ajaran sihir dalam masyarakat manusia. Ini yang dikatakan sihir ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat ni, cerita kepada kita asal usul sihir boleh timbul di dalam masyarakat manusia ni. Dan malaikat yang kata Harut dan Marut ni Allah hantar pula dengan satu tugas khas untuk nak test manusia. Nak test manusia, siapa di kalangan manusia yang bantah. Malaikat ni dia hantar mai dengan membawa ilmu sihir, tapi dia tak mau ajar orang. Dia habang pula dekat orang. Dia kata jangan belajar benda ni. Kalau kamu belajar, kamu jadi kufur. Kalau manusia nak belajar juga, maka akhirnya dia ajar. Bila ajar, kawan tu binasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka belajar mereka itu, yakni Yahudi, daripada keduanya. Golongan Yahudi pergi belajar sihir daripada Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut ni tuan-tuan, dia ada banyak tafsiran. Setengah pihak mengatakan malaikat. Pasal apa? Pasal berdasarkan kepada ayat ni Allah sebut al-malakain, dua malaikat. Ada setengah pula ulama mentafsirkan Harut dan Marut ni bukan malaikat. Dia kata tetapi orang alim. Yang alim dia ni macam malaikat. Ada setengah ulama pula mentafsirkan Harut dan Marut ini adalah dua orang manusia yang berpura-pura alim. Sehingga kan orang sangka mereka ni alim besar macam malaikat. Sebenarnya mereka ni jahat. Tetapi di kalangan ulama tabi'in seperti Mujahid dan Qatadah dan sebagainya, mereka kata kita stick kepada ayat. Ayat kata al-malakain, dua malaikat, kita kata malaikat. Itu satu tafsir yang lain. Itu cerita Harut dan Marut. Begitu. Baik, firman Allah, maksudnya maka belajar mereka itu, Yahudi daripada keduanya, daripada Harut dan Marut. Barang yang mencerai mereka itu dengannya, antara seorang dan zaujnya, yakni laki-laki isteri. Ini ada hadis. Tuan buka dalam Sahih Muslim, dia ada bawa hadis ni. Dalam hadis tu Nabi SAW kata singgah sana iblis di tengah laut. Hadis sahih. Nabi kata singgah sana iblis, istana iblis di tengah laut. Daripada sana dia hantar bala tentera dia mai ke seluruh pelosok dunia. Di mana ada manusia, di situ ada iblis.
Dan mereka ni semua keluar buat kerja dan sebagainya. Bila sampai time balik ke singgah sana di tengah lautan, sampai di sana Jeneral besar akan tanya, apakah satu kerja yang hampa buat hari ni? Kena bagi report. Maka iblis-iblis ni bagi tahu, dia buat yang ni, dia buat yang ni, dia buat yang ni. Yang akhirnya Jeneral besar kata, kamu tak buat kerja, makan gaji buta. Yang tu dia tak kata lah. Dia kata, hang tak buat kerja. Dia kata. Melainkan bila hak balik mai tu, dia bagi tahu dekat jeneral dia, aku telah pun berjaya memisahkan seorang suami dan seorang isteri. Aku pecah belahkan rumah tangga dia. Itu yang aku buat hari ni. Bila jeneral ni dengar macam tu, dia kata, hang adalah yang paling baik di kalangan orang-orang aku ada. Hadis tu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh balik rujuk tentang cerita iblis dalam sahih Muslim. Maknanya apa? Matlamat utama iblis ialah nak pecah belah masyarakat manusia. Itu matlamat utama. Kalau boleh, orang hak paling rapat tu bagi pecah. Hak paling rapat siapa? Suami isteri. Hadis tu simbolik. Hadis tu simbolik. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi cerita hadis tu dalam bentuk simbolik. Dalam bentuk apa? Suami isteri dipecahkan. Bercerai laki bini. Manusia yang paling rapat, siapa yang lebih rapat dengan kita, tuan-tuan? Isteri lah. Bagi orang yang dah berumah tangga. Bagi orang yang belum rumah tangga, mak pak dia. Orang yang dah berumah tangga, suami isteri lah paling rapat. Apa yang orang lain tak tahu, isteri tahu. Rapatnya suami isteri ni, apa yang orang lain tak tahu. Kadang-kadang mak dia dengan ayah dia tak beritahu, isteri dia tahu. Perasaan dia, susah hati dia, tekanan yang kena ke dia, isteri tahu. Orang yang paling rapat ialah isteri. Iblis boleh pecahkan rapat suami isteri. Ini cukup terror. Demikianlah kalau sekiranya iblis boleh pecah belahkan perpaduan orang Islam. Yang ni bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia sebut dalam ayat ni, dia kata, maka belajar mereka itu daripada keduanya. Fayata'allamuna minhuma. Maka orang-orang Yahudi belajar daripada Harut dan Marut ni. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka belajar di antara benda yang mereka belajar itu ialah barang yang boleh mencerai mereka itu dengannya antara seorang dan zaujnya, yakni suami isteri. Itu dia. Quran pun sebut benda ni. Di antara matlamat ilmu sihir ialah nak pecah belah. Bini punya baik dengan laki ni, tak tahu mai satu hari dia meluatkan laki dia, tak ada dah. Rupanya apa? Tengok-tengok kena sihir daripada satu orang jahat mana. Punya baik, punya mesra, punya nampak cantik hubungan dia pada sampai jadi buah mulut orang. Semua duk kata inilah contoh suami isteri yang cukup bagus. Mana pi berdua orang dan sebagainya. Semua orang duk kata bagus. Tiba-tiba dalam duk elok-elok tu satu hari bini ni sampai tak boleh tengok laki dia. Sampai tak boleh tengok muka. Tengok muka ni terus naik marah, baling pinggang mangkuk, kerati bangku meja dan sebagainya. Jadi macam tu punya benci. Pasal apa ni boleh jadi macam ni? Bila disiasat-siasat, rupanya sihir sudah masuk. Siapa yang buat sihir ni? Orang Allah kata third party. Dia kata. Ada satu third party. Ada satu pihak ketiga. Orang perempuan punya doa ada ramai lagi hak single mingle. Dia ada pisyok bini orang. Hei, tuan-tuan, ini penyakit masyarakat. Ini penyakit masyarakat, berlaku sangat hebat. Berlaku dalam masyarakat kita. Sangat hebat. Punya ramai orang perempuan akhir zaman ni. Orang perempuan punya ramai. Dia tak berkenan seorang pun. Dia duk berkenan bini orang. Ada sahabat yang beritahu. Dia kata, ustaz, saya pun nak takut. Dia kata, ni, bet. Letak duit. Letak duit. Dia kata, aku mau bini dia tu. Orang kata, hang tersadu sembanglah hang, siapa hang ulat ayam aja. Dia ni laki dia lah, siapa hang tengok yang tu pun dia tak ada teringin ke hang dah. Tak duit. Tak duit. Nah, tak ni hang tak, dia kata. Bagi masa aku sebulan, hang tengok apa nak jadi. Oh tuan-tuan, syaitan duduk ada dalam perut. Hingga sana syaitan, hak Nabi kata duduk tengah laut tu, rupanya duduklah perut dia pun ada. Satu rumah tinggan syaitan ada dalam perut dia. Istana ada tengah laut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini penyakit masyarakat. Berlaku di dalam masyarakat.
Kalau kita melihat kes yang berlaku dalam masyarakat ni sebagai satu kes terpencil, itu silap kita. Kerana semua benda yang berlaku dalam masyarakat ada disebutkan dalam agama kita. Bila kita cek balik dalam agama dah bagi tahu benda ni. Tapi kita tidak bagi perhatian kepada apa yang agama bagi tahu, maka benda tu kena kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan bahawa memberi benci akan tiap-tiap seorang kepada lainnya. Dengan menggunakan sihir ni, dia timbulkan rasa benci. Suami pada bini, bini kepada suami. Benci, tak ada pasal-pasal, benci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Dan tiada mereka itu, yakni tukang sihir itu, dengan boleh memberi mudarat sekalian dengannya akan seorang, melainkan dengan izin Allah dan kehendak Allah juga. Itu dia. Yang ni kita kena pegang. Amailah ilmu sihir kah, ilmu hitam kah, black magic kah, apa pun, semua tak akan memberi bekas, melainkan dengan izin Allah. Makna dia apa-apa tu? Makna dia, kita kena stick dengan agama kita. Apapun minta dekat Tuhan. Apapun. Masalah kita dalam hidup ke, masalah dalam rumah tangga ke, masalah kerja ke, masalah pun, tempat mengadu kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengadu lain daripada Allah, itu silap tempat aduan. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pukul 3, pukul 4 pagi, bangkit ambil ayat semayang, Allahu akbar, minta dekat Tuhan. Allah Subhanahu wa taala kata, apa pun juga mai kat kamu, kalau sekiranya aku tidak izin, tidak jadi. Nabi SAW pula bagi garis panduan, bagi beberapa benda, suruh kita buat amalan. Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca ayat kursi pada sebelah pagi, dia terpelihara sehingga menjelang malam. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada sebelah malam, dia terpelihara sehingga pagi. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, terpelihara itu terpelihara daripada apa? Nabi SAW kata, terpelihara daripada niat jahat manusia dan juga daripada gangguan iblis, syaitan dan ilmu sihir. Nabi kata, tak payahlah piduk cari tangkai apa, gantung oleh pintu, piduk belit di lengan, duk bubuh di pinggang dan sebagainya. Ni apa ni? Agama dah bagi dah satu tunjuk yang cukup jelas. Nabi SAW kata ayat kursi. Takkan ayat kursi pun kita tak boleh baca. Amalkan ayat kursi pada waktu pagi. Nabi kata Allah pelihara kamu sehingga menjelang malam. Baca ayat kursi itu, baca dengan penuh keyakinan. Yakin bahawa Nabi SAW yang bagi petua ni, aku pegang petua Nabi. Petua Nabi adalah tunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan belajar mereka itu akan barang yang mudarat akan mereka itu pada akhirat dan tiada manfaat akan mereka itu, yakni sihir. Siapa belajar sihir, dia kata akan membawa mudarat kepada dia dunia akhirat. Siapa yang belajar sihir akan membawa mudarat kepada dia dunia akhirat. Dunia mudarat tak apa tuan-tuan. Akhirat mudarat tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Firman Allah, walaqad alimu, dan sungguh telah mengetahui mereka itu, yakni Yahudi. Laman istarah, bermula mereka yang ambil akan dia sihir ganti kitab Allah itu, ma lahu fil akhirati min khalaq. Tiada bagi mereka itu pada akhirat daripada bahagian dalam syurga. Yahudi tahu. Yahudi tahu, dalam Taurat pun sudah bagi tahu. Barang siapa yang ambil ilmu sihir, buang kitab. Barang siapa yang ambil kitab sihir, buang kitab Taurat. Barang siapa yang beramal dengan sihir, buang Quran. Itu maksudnya. Barang siapa yang mengutamakan sihir daripada Quran, daripada Taurat bagi Bani Israel dan sebagainya, barang siapa yang mengutamakan sihir daripada agama, maka di hari akhirat dia tak dapat apa daripada bahagian kebaikan. Yahudi tahu benda ni sebab dalam Taurat dah bagi tahu, tapi mereka buat-buat tak tahu. Ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita. Jangan kita jadi macam tu.
Kita dah tahu benda ni baik, benda ni tak baik. Jangan kita pergi duk ongkah buat juga benda-benda tak baik. Kita dah tahu benda ni tak baik, jangan buat. Begitu. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sejahat-jahat barang yang membeli mereka itu dengannya, yakni sihir, akan diri mereka itu pada akhirat, sekira mewajib bagi mereka itu neraka. Itu dia. Hidup terlibat dengan sihir ni, tahu dah, dia sengaja dedah diri dia kepada azab neraka. Tak sah tuan-tuan. Tak larat jumpa ni orang macam ni. Tak larat jumpa orang macam ni. Tanyalah Datuk Dr. Harun Din ke, Ustaz Ismail Kamus ke, siapa ke orang-orang ni, figure-figure dalam agama ni, tuan-tuan tanyalah mereka ni. Mereka akan cerita, tak larat jumpa orang macam ni. Mai-mai jumpa ni air mata dengan teriak, duk cerita apa semua. Saya ni terima satu ilmu daripada pak saya ni, ilmu saka dia panggil. Allahu Akbar. Tak larat dengar. Saya tak tahu nila ni, saya pun tak boleh tidur malam ni. Saya nak beritahu kat ustaz, saya dah seminggu dah tak boleh tidur malam ni. Duduk nampak menentang apa atau main ni, pergi duk terima ilmu-ilmu macam ni. Apa ni? Orang duk mengajar ilmu agama berasaskan kepada Quran, hadis Nabi SAW dan sebagainya, tak mau nak main belajar, pergi duk cari hak pelik-pelik macam tu. Pergi duk cari benda-benda macam tu, pergi duk buat amal dan sebagainya, yang akhirnya bukan sahaja tidak bawa manfaat dunia, bahkan menjanjikan kesengsaraan akhirat. Yang ni yang dia pergi cari. Tak mau tuan-tuan. Kalau dah ada dah, buang cepat-cepat benda-benda yang macam ni semua. Kita memadai dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu perlindungan daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kita syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Lau kanu ya'lamun." Jika mengetahui mereka itu hakikat barang yang kembali mereka itu kepadanya daripada azab, nescaya tiada belajar mereka itu akan sihir itu. Dia kata, manusia kalau dia ni jenis cerdik, dia faham benda baik, benda tak baik, dia tak akan dekati ilmu sihir. Quran kata macam tu. Firman Allah, "Walau annahum amanu wattaqau." Dan jika bahawa mereka itu, yakni Yahudi, beriman mereka itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran, dan takut mereka itu akan seksa Allah dengan meninggal maksiatnya seperti sihir itu, lamathubatum min indillahi khair, dan nescaya bermula pahala, yakni thawab daripada Allah itu terlebih baik daripada barang yang menukar mereka itu akan diri mereka itu. Lau kanu ya'lamun, jika ada mereka itu mengetahui bahawa beriman itu baik, nescaya tidak melebih mereka itu akan sihir atas kitab Allah, kerana amal sihir itu kufur dan amal kitab itu iman. Dia kata, dia tutup ayat tu dengan satu kesimpulan. Dia kata manusia kalau ada akal, kalau cerdik, dia tak pergi cari benda-benda macam ni. Macam duk belajar ni tuan-tuan. Ni Quran, tafsir, hadis Nabi Rasul, yang ni dah tentu betul. Tentu betul. Tak mau belajar yang ni, tak mau belajar. Nak pergi belajar di dapur rumah siapa ke, mengajar ilmu sulit-sulit ni. Apa ni? Dia belajar tu pula, duduk abang pula, dia saja betul. Hak duk mengajar masjid ni tak betul. Tengok, kita tak lama hidup tuan-tuan. Kita tak lama hidup. Sama ada kita ni mati ataupun kiamat mai. Tak lama, kita hidup tak lama. Mati, tahu siapa betul, siapa salah. Kitab Quran ni ke yang betul ataupun kitab Quran ni salah? Hak dia duk pergi belajar tak tahu kitab siapa yang tu kah betul ataupun yang tu salah. Mati tahu tuan-tuan. Dia bukan gaduh lama. Mati tahu. Kita tak boleh berdasarkan kepada petah cakap dia. Dia main duk ajar kita, dia dengan petah cakap dia dengan apa, kita duk ingat dia betul tak? Bukan itu ukuran betul tak betul. Betul tak betul, Nabi SAW kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu ada selisih pendapat, salah faham, kelas tentang mana, tempat rujuk dia dua aja. Nabi SAW pun kata lagu tu, Allah dalam Quran pun Allah kata lagu tu. Tempat rujuk dua saja, Quran dengan hadis Nabi. Berhujjah kalau bersandar dengan Quran dan hadis Nabi, betul. Tapi kalau bersandarkan lain daripada Quran dan hadis Nabi, nanti salah. Kena tengok dulu betul tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, manusia kalau dia reti, kalau dia cerdik, kalau dia faham, dia tidak akan cari benda-benda yang boleh membawa mudarat kepada dia dunia akhirat.
Sebaliknya dia akan mencari benda yang pasti akan membawa pahala kepada dia masa di dunia dan membawa bahagia kepada dia semasa di akhirat. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung ayat ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu kata ra'ina. Ra'i. Dalam bahasa Melayu pun kata ra'i. Kan? Amboi pi rumah dia ra'i, kita cukup bagus. Ra'i. Kan? Ataupun dia membawa makna ra'ina, maksudnya tengoklah kami. Dia berapa kata ra'a dalam bahasa Arab. Ra'a, ra'ina, maksud tengok kami. Dan dia juga membawa maksud ra'i. Amboi dia ra'i, kita cukup bagus. Begitu ceritanya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, dia paduk kata dekat Nabi, ra'ina, ra'ilah kami, tengoklah kepada kami dan sebagainya. Orang Yahudi, bila dia dengar sahabat-sahabat duk sebut dekat Nabi ra'ina, ra'ina, mereka pun sebut macam tu juga. Tapi sebutan mereka lari sikit. Mereka kata ra'una. Bunyi macam ra'ina. Bunyi itu nak macam ra'ina. Tapi mereka kata ra'una. Bunyi nak serupa, lebih kurang. Bunyi kesamaran pada telinga orang. Tetapi ra'una maksud dia bodoh dungu. Bila sahabat pergi dekat Nabi, kata dekat Nabi, ra'ina, ra'ilah kami, tengoklah kepada kami, bantulah, bimbinglah kami. Mereka pun sulam pergi dalam sahabat tu, mereka kata dekat Nabi, ra'una, mereka gelak sama-sama mereka. Mereka kata tu dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak jatuh Nabi, nak cemar nama Nabi, nak kata Nabi ni bodoh dan dungu. Ni yang kata Yahudi ni jahat. Seperti mana Yahudi pernah buat masa zaman Nabi hidup juga. Dia duk dengar orang Islam bila jumpa Nabi bagi salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Dia pergi dekat Nabi, dia kata apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assamu maksudnya binasa dan celakalah kamu. Dengar. Dia boleh keliru. Dengar tu dia nak assalamu alaikum dengan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assamu maksudnya binasa. Itu sebab dia kata kalau orang kafir mai kat kita bagi salam. Dia kata assalamualaikum. Dia kata kat kita macam tu. Kita jawab kat dia waalaikumsalam. Kat atas kamu binasa. Kita kata. Pasal apa? Pasal dia sebut tu, dia sebut dengan niat nak main kita. Saja dia sebut nak main. Sedangkan itu kalimah yang mulia dalam agama kita. Kita tak suka orang main buat main dengan kalimah-kalimah yang berbentuk agama macam ni. Ini ayat yang akan datang dia nak cerita macam tu. Sahabat disebut ra'ina, maka Allah Subhanahu wa taala bila dah orang Yahudi tidak buat ambil kesempatan atas perkataan ra'ina, dia perlu sebut ra'una, maka Allah suruh Nabi, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat tak usah sebut ra'ina, sebut perkataan unzurna pula, bagi nampak beza jelas supaya orang Yahudi tidak boleh nak manipulate perkataan itu untuk keseronokan mereka. Saja mereka seronok. Mereka kata lagu tu, mereka pakat duk gelak dekat Nabi. Saja jahat. Ini yang dikatakan Yahudi ni. Wallahu a'lam. Saya mempunyai satu hajat. Dan dalam hajat itu ada dua pilihan. Mana yang lebih afdal untuk saya buat? Sembahyang sunat hajat ataupun sembahyang sunat istikharah. Untuk menyempurnakan hajat saya itu. Dan bagaimana cara untuk melakukannya. Baik. Apa maksud dia? Saya ada hajat. Dalam hajat tu ada dua pilihan. Katalah dia ni nak kerja kot. Hajat dia nak kerja. Tentu dia main dua kerja. Lagu tu kan? Lagu tu kot. So lah ni dia kata dia nak buat apa? Hajat dia nak kerja. Kalau betul lah apa yang saya faham. Hajat dia nak kerja. Jadi dia dapat kerja. Dapat dua kerja. Jadi dia nak ambil kerja hak ni ke kerja hak ni ke? Kerja A ke kerja B ke? So dalam nak memilih A atau B ni dia kata apa yang patut dia buat? Adakah dia patut buat sembahyang hajat ataupun dia patut buat sembahyang istikharah? Okey, dalam bab ini sembahyang istikharah itu lebih baik lah. Sembahyang hajat ni kalau tak dapat lagi, kita nak minta dekat Tuhan. Tapi kalau dah main dah dua pilihan, ini cerita istikharah pula. So cerita dia sebelum dapat kerja sembahyang hajat, minta kepada Allah supaya Allah
buka pintu rezeki dekat dia, dia dapat satu kerja. Semayang hajat, tiba-tiba Allah buka pintu mai sampai 2 kerja. Bila dah mai 2 kerja ni, nombor 1, sebelum buat istikharah, sendiri dulu tengoklah antara 2 kerja ni mana baik, mana tak baik. Kalau satu driver ambulan, satu driver lori Carlsberg, tak payah buat istikharah lah. Ni pun nak kena abang juga kadang-kadang. Saya dia kata memang ajak saya minat jadi driver. Daripada dulu dia kata saya minat jadi driver. Baguslah. Saya dapat 2. Ya, tengok dululah, tak payah buat istikharah. Yang tu kalau buat pun Tuhan nanti marah. Kan? Tengok dulu. Kalau dua-dua baik. Satu driver ambulan, satu lagi driver apa kata? Driver taksi. Ambulan baik juga yang tu. Kan? Ambulan baik tolong orang sakit, kita tolong bawa pergi apa semua bagus dia juga. Ambil sama-sama bagus. Dua-dua ni sampai kita tak boleh nak buat keputusan. Dua-dua nampak cantik. Kan? Dua nampak macam tu. Dua-dua nampak cantik. Istikharah. Dan istikharah ni pula dia bukan sekali buat dapat jawapan. Sama macam bab kita baca di Masjid Simpang 4 Macang Buluh. Masjid Simpang 4 Macang Buluh kita baru baca tajuk Mimpi Laila. Kan? Mimpi Laila ni maksud mimpi waktu malam. Kan? Lail ni maksud dia malam. Qiyamul Lail maksudnya berdiri malam. Mimpi Laila ni maksud mimpi malam lah. Dia ni sudah mimpi. Jadi dalam bab yang kita baca tu dia kata mimpi ni ada 3. Dan satu dia kata mimpi baik. Yang kedua dia kata mimpi syaitan. Yang ketiga dia kata mimpi kosong. Ini mimpi pun ada 3. Mimpi baik dia buat contoh. Contohnya orang tu dia tidur mimpi jumpa mak dia. Mak dia yang dah mati 20 tahun dah. Misalan kata. Mak dia mati 10 tahun dah. Mati 5 tahun dah mati dah mak dia ni. Tiba-tiba mimpi jumpa mak dia. Mak dia pula mai dalam pakaian kain telekung serba putih. Mengikut ilmu takbir mimpi, dia kata itu petanda baik. Itu petanda baik. Mimpi jumpa mak tu dah baik dah. Dia kata mimpi pula jumpa mak mai pakai telekung, bertambah-tambah baik. Dia kata mimpi yang macam tu itu mimpi kebaikan. Mimpi yang menunjukkan benda-benda baik. Allah sayang kat kita, Allah mau kita jadi lebih baik dan sebagainya. Itu mimpi baik. Yang kedua mimpi syaitan. Mimpi syaitan ni dia mimpi merapuh. Dia mimpi dia pergi bunuh orang, dia mimpi duduk dalam masjid. Beralih-beralih ada orang duduk minggu giran sebelah dia jadi mampu lu tu. Duduk dalam masjid. Dia mimpi tu dia duduk dalam masjid. Lepas semua bunyi bising-bising beralih-beralih ada orang duduk minggu giran. Ini mimpi syaitan. Dia haru biru macam tu mimpi dia. Dan dia kata mimpi ketiga, mimpi kosong. Mimpi kosong ni dia banyak bergantung kepada apa yang kita duk fikir dalam 1-2 hari itu ataupun sebelum tidur. Itu mimpi kosong. Dalam sehari 2 ni dia duk fikir apa? Dia duk fikir pasal apa kan? Satu cerita duk fikir pasal nak naik pangkat misalnya kata. Dia duk fikir macam tu. Pasal apa? Ramai dah 10 orang dah main duk abang kata ni hang naik, hang dapat ni kali ni hang naik pangkat. Ni melentang ni dapat kang. Ni orang kaki tangan kerajaan kan. Kawan-kawan semua duk kata ni aku dengar ni sumbar boleh percaya ni. Dia kata hang ni nanti naik pangkat apa semua. Kita pun balik duk fikir naik pangkat. Malam tu mimpi bukan tekat naik pangkat. Okay. Macam tu punya duk main. Yang tu dia kata mimpi kosong. Yang tu mimpi kosong. Dia tak pasal apa? Pasal dia main, pasal kita terlampau duk fikir dia, maka dia main. Yang tu tak ada apa-apa. Yang tu tak payah duk fikir. Sungguh dah perasaan aku mimpi. Dah. Yang tu bukan sungguh, bukan tak sungguh. Yang tu pasal hang terlampau duk fikir dia, benda tu nanti main kan. Duk fikir sehari 2 ni pasal apa? Pasal pi kedai pomen abang kata kereta ni nak kena overhaul. Kan? Pomen abang kata kereta nak kena overhaul. Kos lebih kurang dah 5,000. Jadi 2-3 hari dia duk fikir 5,000 ni pasal nak overhaul lepas semua. Mimpi malam tu dia kena overhaul. Itu mimpi kosong lah. Pasal apa? Pasal benda dia duk fikir ni, dia masuk main dalam mimpi. So Nabi kata yang macam ni yang mimpi, tak sadu pedulilah. Itu saya telefon ustaz, dia buat kalau mungkin 1 pagi telefon ustaz, 1 pagi telefon nak tanya ni apa ni, saya baru jaga ni. Ya apa hal? Saya mimpi saya kena overhaul ustaz. Kacau orang betul ya, jadi tak apa kan. Jadi agama bagi tahu dia kata 3, kita belajar kita nanti boleh tahu.
samalah dengan sembahyang istikharah. Kita ada dua pilihan mai kat kita. Tak banyak, sikit kita ada berat belah satu. Kita ada mai dua pilihan. Hak satu tu, pilihan A tu memang duk berat. Kita memang duk syok yang tu. Tapi kita takut nak buat keputusan. Hati kita ni dah memang 75% kepada A. 25 ya dekat B ni. Jadi oleh kerana hati kita memang dah berat dekat A 75%, kita buat istikharah pun dia duk mimpi A juga. Dia duk mimpi A. Mimpi itu bukan hasil istikharah. Mimpi itu bukan hasil istikharah, tetapi dia hasil daripada memang hak kita duk berat. Dia nanti main macam tu juga. Maka istikharah ni ambil masa. Kadang-kadang sebulan. Ada orang sampai 3 bulan. Dia buat istikharah tiap-tiap malam 3 bulan. Tengoklah apa benda kan. Kalau tawaran tu orang bagi seminggu je nak buat 3 bulan, terlepas dua-dua sekali tak ada, tak boleh lah. Yang tu nak kena cerdik lah. Ini cerita ni hak jenis boleh long term yang nak buat keputusan ni. Ni adik-adik kita muda-muda ni kan, nak menikah ada 2 orang. Satu hak dia punya mau, satu hak ayah dia dengan mak dia punya mau. Dia tengok hak dia punya mau, memang dia mau lah. Nampak pun nampak okey. Tapi hak mak dengan ayah dia mau pun dia tengok pun okey. Jadi dia tak tahu yang mana nak buat. Yang ni dia ada masa panjang lah. Tak ada nak kalau apa, buat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada orang sebulan Tuhan tunjuk kat dia. Tuhan boleh tunjuk macam-macam cara. Sama ada dalam bentuk mimpi, ataupun Tuhan tunjuk dalam bentuk dia semakin merasa berkenan dekat kawan ni, dan semakin tawang dekat kawan ni. Ataupun Tuhan tunjuk dalam bentuk apa, dia main cerita tak elok tentang hak satu orang, supaya tahu kata tak usah ambil dia ni, ambil dia ni. Tuhan akan tunjuk macam-macam cara. So bagi time. Sebab istikharah ni hasil dia tidak immediate. Begitu. Jadi saja kita sebut bagi panjang, sebab ramai orang budak-budak matrikulasi nak masuk universiti, nak pilih fakulti pun dia kata dia nak masuk fakulti perubatan. Pak dia suruh masuk kejuruteraan, buat sembahyang istikharah. Dia semayang seminggu dah. Saya semayang seminggu dah. Ustaz duk nampak doktor punya juga duk main. Dan kita tanya dia, kamu bercuti minat apa? Minat doktor kan dia lah. Pasal tu nampak doktor duk main. Kata-kata kan. Bagi lama lagi semayang, tengok macam mana. Tengok sebulan, tengok 2 bulan. Bila tarikh akhir untuk isi borang, dia kata lagi 3 bulan semayang ni. Sampai dah dekat tarikh esok, dan baru tengok berat belah mana. Kan ada juga yang budak-budak kita yang buat macam tu. Saat dia main-main pula, dia kata duk main kejuruteraan pula dah. Kita kata mungkin kau semayang lagi. Tengok macam mana. Kalau lepas ni pun semayang, dia duk main yang tu juga, insya-Allah itu petunjuk daripada Tuhan. Dia buat lagi, dia main bulan ketiga, dia kata main perubatan balik pula Ustaz. Kata dia ni payah. Dia ni payah. Habis dia kata lah macam ni, Ustaz pilih lah. Dia kata mana dia tu? Dia kata begitu kan. Kalau pilih fakulti tak apalah, kita kata kalau macam tu kamu pilih perubatan. Kita kata sebab prospek dia lebih baik. Kita kata macam tu kan. Tapi kalau nak pilih dia punya mak andih dia ni kan, nak yang A ke yang B ke, hak duduk apa balik pulau ke, hak duduk bayar lepas ke. Dia kata mana satu duduk IA duduk pilih dua ni, ustaz pilih kata tak boleh. Dia ada benda kita boleh tolong abang, ada benda kita kata hang kena pilih. Pasal apa? Dia kita kata ambil kau ni, ambil jadi apa ke esok ni, kan? Pagi-pagi duk bagi salam di luar dah, buka pintu, dia duk cungkir gigi dengan golok perak dia kata. Ustaz punya pilih ni jadi macam ni. Kan? Kita tak mau benda-benda macam ni. Jadi dan itu saja kita bagi tahu. Jadi cerita istikharah ni Tuhan tak akan tunjuk immediate punya. Dia tak tunjuk. So kena buat lama. Dan mudah-mudahan Tuhan tunjuk kat kita selepas daripada tu. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Satu lagi pengumuman, kuliah kita di Masjid Jelutong hari Isnin 25 di Jelutong 25 hari bulan, hari Isnin. Kemudian kuliah kita di Masjid Padang Temusu Sungai Petani hari Selasa 26, kita tukar ke hari Khamis 28. Hari Selasa 26 kita tukar ke hari Khamis 28. Assalamualaikum.